Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali bersama saya dalam saya punya YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan pada video kali ini seperti mana saya janjikan kita akan berbincang lebih dalam mengenai kekuatan di dalam Singapore dollar yang kita tahulah sejak kebelakangan ni menjadi satu isu yang hangat. Sebab apa? Mata wang kita ringgit Malaysia ni nampaknya macam jatuh terlalu laju. Dia kalau jatuh is okay, tapi yang menjadi isu tu sebab dia jatuh terlalu laju. Okay, so kita cerita sikit lah lebih dalam dalam saya punya YouTube channel ni, sebab dekat sini saya ada kesempatan lah untuk cerita dalam konteks yang lebih agak detail. So dalam video ni saya akan explain lah mengikut pandangan saya dan juga what's really happening terhadap ringgit Malaysia ni, especially berbanding Singapore dollar lah. Okay guys, lagi satu sebelum saya bercakap lebih banyak, saya nak share sedikit lah kalau anda berminat untuk mendapatkan saya punya topi ni dan juga hashtag Economist dan juga saya punya baju, akan tetapi ni korang boleh dapatkan daripada saya punya TikTok shop. Korang boleh pergi ke situ dan juga order daripada situlah. Setakat ni saya cuma buka order dekat TikTok shop sahaja. Dekat platform lain saya tak buka lagi lah. Okay, InsyaAllah mungkin saya akan buka dekat Facebook jugalah. Okay, kita tunggu. Alright, so sebelum kita bercerita lebih banyak mengenai Singapore dollar ni, saya nak ulas sedikit lah tentang sejarah kita dengan Singapore dollar ni pada suatu ketika dulu. Ini penting supaya kita tahu asal usul kita ni daripada mana. Okay, so pada suatu ketika dulu, korang mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahu bahawa kita punya nilai currency kita dengan Singapore dollar ni dia at par tau. At par ni bermaksud RM1 bersamaan dengan $1 US. Korang tahu tak benda ni? Okay, mungkin ada yang korang yang dah tahulah. Okay, tapi untuk korang yang belum tahu, jom saya cerita sedikit lah. Okay, so pada zaman British Colony dulu, kita pada tahun 1954 beberapa negara di bawah koloni British lah, iaitu Singapore, Malaysia, Brunei, Sabah dan Sarawak kita bergabunglah bersama di bawah Board of Commissioners of Currency Malaya and British Borneo. Dekat situ kita tubuhkan satu nilai mata wang. Nilai mata wang kita namakan sebagai Straits Settlements Currency. Nilai mata wang tu adalah Straits Settlements Currency lah. Maksudnya kita ada satu nilai mata wang untuk kita gunakan sebagai medium of exchange di antara negara-negara ni lah. Kemudian selepas keberangkatan British, keberangkatan British keluar daripada Asia dan juga negara-negara kita dan juga Sarawak, Singapore semua pada tahun 1967 kita keluar daripada sistem Straits Settlements ni, mata wang settlements, dan kita mewujudkan nilai ataupun currency kita sendirilah, yang mana Malaysia ni kita buat ringgit, Singapore buat dolar, Brunei buat dolar, dan juga kita ada nilai-nilai, kita ada mata wang tersendiri. Akan tetapi walaupun kita ada mata wang tersendiri, nilai mata wang tu diikat. Okay, so maksudnya RM1 Malaysia bersamaan dengan 1 Sing dollar bersamaan dengan 1 Brunei dollar. Okay, so itu yang kita panggil sebagai Currency Interchangeability Agreement pada tahun 1967. Maksudnya kita keluar daripada sistem Straits Settlements ni, mata wang Straits Settlements, tapi kita buat mata wang sendiri. Sebab kita pun dah keluar daripada jajahan British, kita pun buat mata wang kita sendiri, iaitu Sing dollar, ringgit dan juga Brunei dollar lah pada masa tu. Tapi value of the currencies masing-masing ni kita ikat. So maksudnya pada tahun 1967 tu dan seterusnya, kita boleh masuk ke negara-negara yang jiran-jiran kita ni. Kalau kita pergilah, contohnya macam kita pergi ke Singapura ataupun kita pergi ke Brunei, kita boleh menggunakan mata wang kita ni untuk berbelanja dekat sana. Kita tak payah nak tukar.
Kita tak payah nak pergi kaunter pertukaran mata wang. Kita boleh terus gunakan aja. Contohnya macam ringgit Malaysia ni, kita boleh belanja dekat Singapura pakai ringgit Malaysia. Kita boleh berbelanja dekat Brunei pakai ringgit Malaysia. Orang Singapura pun boleh masuk ke Malaysia, dia guna Singapore dollar berbelanja dekat Malaysia. Orang Brunei pun dia boleh datang ke Malaysia, dia boleh berbelanja dekat Malaysia dan mata wang diorang ni diterima. Okay? So itu dinamakan sebagai Currency Interchangeability Agreement pada tahun 1967, ICA. So, bila selepas sahaja 1967 ni kita buat dan pada masa tu kita ikat mata wang kita ni bukan sahaja kita short sendiri guys. Kita ikat mata wang kita ni selari dengan sistem kewangan antarabangsa pada masa itu yang kita panggil sebagai Bretton Woods. Bretton Woods ni dia adalah satu sistem di mana tau? US ni dia sandarkan mata wang dia ni kepada the real value, iaitu pada masa tu gold lah. US dia sandarkan, dia backing, maksudnya currency backed by gold, US dollar pada satu ketika dulu lah. So US ni dia backing currency dia dengan gold. So mata wang negara lain ni dia ikat mata wang dia dengan US dollar. Faham tak? Masa tu ada berpuluh-puluh negara lah yang mengikat mata wang diorang ni terhadap US dollar. So maksudnya kalaulah negara ni dia nak tukar mata wang dia ni kepada gold boleh. Dengan syarat dia tukar dulu, convert kepada US dollar. Lepas tu kemudian baru dia boleh convert kepada gold. So US dia backing by gold. Tapi negara-negara mata wang lain ni berpuluh-puluh countries ni dia ikat kepada pegging kepada US dollar. So sistem kewangan antarabangsa pada masa itu memang very popular. Memang digunakan sebagai satu sistem yang sangat-sangat popular pada masa itu, iaitu pegging. Pegging ni maksudnya kita ikat mata wang kita. So, tapi pada tahun 1970-an sesuatu berlaku, iaitu apabila sistem Bretton Woods ni collapse. Sistem Bretton Woods collapse tu bermakna pada masa tu US sudah lagi tidak di-backing oleh gold. So maksudnya kita pada masa tu dunia sudah bergerak kepada sistem floating. US tidak lagi dah keluar daripada sistem gold, dan juga mata wang dunia ni diorang dah tak pegging lagi kepada US dollar. So sistem Bretton Woods collapse. Dan di situlah bermulanya wang fiat. So wang fiat ni adalah satu wang, dia bukan sahaja wang kertas, duit siling dan sebagainya guys. Anything sahaja yang boleh diterima sebagai medium of exchange tetapi dia tidak di-backing oleh nilai gold, the real value, itu kita anggap sebagai wang fiat. So dekat situlah bermulanya era wang fiat. Iaitu apabila sistem Bretton Woods tu collapse. Okay? So apabila sistem Bretton Woods collapse, maka sistem kadar tukaran tetap ataupun pegging ni dah menjadi tak popular. Okay, so dekat situlah Malaysia membuat hala tuju yang berbeza dengan negara-negara Singapura dan juga Brunei, yang pada masa tu kita lebih kepada orang cakap tu sistem yang berbeza dengan Singapura dan juga Brunei. Okay, so Singapura pada masa tu dia lebih kepada open economy. Okay, dia lebih berminat untuk menarik pelabur-pelabur asing, dia buka ekonomi seluas-luasnya, tapi kita ada sense of protectionism kepada ekonomi kita yang kita rasakan pada masa tu adalah lebih baik kita keluar daripada sistem pegging, kita float kita punya currency. Sementara itu Singapura dan juga Brunei ni diorang stick dengan sistem ICA ni 1967. Okay. So diorang maintain dengan sistem ICA 1967, tapi kita keluar daripada perjanjian tu. Bila kita keluar daripada perjanjian tu pada tahun 1973, start daripada situlah kita punya mata wang ni dah floating, iaitu kita dah tak menggunakan lagi sistem kadar tukaran tetap. So bermaksud kalau kata warga negara Malaysia nak masuk ke Singapura, kita kena tukar kepada mata wang Singapore dollar, and then baru kita boleh belanja kat sana. Sama juga macam mata wang orang Singapura nak masuk ke Malaysia, dia nak belanja kat sini, dia kena tukar pada ringgit. Okay, so kalaulah sekarang ni kita
masih lagi terikat dengan ICA 1967 ni, bermaksud kita boleh pergi ke Singapura, tak payah tukar mata wang kita, kita boleh terus belanja dekat sana kalau kita masih ada dalam perjanjian tu lah. Tapi kita dah tak ada dalam perjanjian tu, mesti kita kena tukar lah currency kita. So maksudnya sebab itulah sekarang ni rakyat Brunei, kalau diorang pergi ke Singapura, diorang belanja guna duit wang Brunei, diterima. So maksudnya mata wang Brunei dollar ni diterima dekat Singapura, dekat negara Singapura lah. Sebab diorang masih terikat di dalam ICA 1967 sehingga ke hari ni, yang mana negara kita dah keluar lah. So selepas itu, selepas tahun 1973 kita float kita punya currency. Dan selepas tu kita tengoklah daripada history sampai sekarang, kita punya nilai mata wang daripada RM1 kepada RM1 kepada $1 Sing dollar, sekarang ni dah pergi kepada RM1 RM3.50 ke atas bersamaan dengan 1 Sing dollar. So kita dah jatuh lah value mata wang kita. Okay, so sekarang ni kita cerita kenapa Singapore dollar ni dia strong. Alright, so kalau kita tengok analisis dari segi kita punya comparisons, kita directly compare mata wang ringgit kita ni dengan Singapore dollar, katalah kita ambil sejak tahun 2003 kita akan nampak jelas bahawa kita sebenarnya kita punya value of currency ni telah susut lebih kurang dalam 60%. Maksudnya kita lost value against Singapore dollar 60% approximately. Okay? Dan kita telah melepasi 3 kali psychological level. Level psikologi dalam currency exchange ni ataupun forex ni, dia ada satu kita panggil sebagai psychological level lah. Psychological level ni adalah satu angka yang kita bulat, yang kita bundarkan, kita bulatkan. Kemudian kalau dia lepas kepada certain limit tu, kita panggil sebagai psychological level lah. So, kita telah lepas 3 kali psychological level, iaitu pada tahun 2012, iaitu kita lepas RM2.50. Kemudian tahun 2015, kita lepas RM3. Kemudian pada tahun 2023, kita lepas RM3.50. Okay, so kalau tanya ekonomis lah, ekonomis akan cakap ini adalah disebabkan perbezaan dalam monetary approach kedua buah negara lah, yang mana Singapore dia tak kontrol kadar faedah, and then kadar faedah dia orang adalah market driven, jadi dia berkorelasi rapat dengan kadar faedah Federal Reserve. Sementara kita pula, kita tak kontrol kita punya di Singapore dia tak kontrol kadar faedah, tetapi dia kontrol currency exchange dia sebagai monetary policy. Sementara kita pula, kita lebih fokus kepada OPR rather than kita control kita punya exchange rate. Okay, so dekat sini dalam video ni saya nak explain dengan korang lah kenapa Singapore dia boleh control dia punya currency exchange dan kenapa dia pilih buat macam tu, sementara kita pula kita lebih prefer untuk control kita punya overnight policy rate ataupun kita punya interest rate ataupun kita punya kadar faedah lah. Kenapa approach ni berbeza, guys? Okay, Singapore ni, first of all, korang kena faham bahawa Singapore ni dia adalah sebuah ekonomi yang terbuka. Okay, dia adalah sebuah ekonomi yang terbuka di mana dia buka ekonomi dia orang seluas-luasnya. Tak macam kita. Kita ada certain sectors tu ataupun ada certain dalam ekonomi kita tu yang kita tak buka seluasnya. Kita ada sense of protectionism. So kita sebenarnya di sini banyak protectionism, sebab tu kita tak buka kita punya ekonomi seluas-luas. Contohnya macam dululah pada tahun 1990-an, 1980-an tu, masa kita memperkenalkan kereta Proton kan kita protect Proton tu, sebab tu kita tak bagi, kita kenakan duty import yang tinggi kepada kereta import pada masa tu. So that is one of the elements yang kita protect lah. Dan juga ada sektor-sektor dalam ekonomi kita ni kita protect. Kita tak buka seluas-luasnya ekonomi kita. Sementara Singapore pula dia buka seluas-luasnya. Dia open. Sebab tu any form of free trade agreement, perjanjian perdagangan bebas, Singapore akan masuk dulu. Okay, sebab apa? Dia tak kisah. Aku masuk aja. Kan? Sebab apa? Ekonomi dia memang open. Tak macam kita. Kita kalau dengar je perkataan perjanjian perdagangan bebas ataupun free trade agreements ataupun FTA, kita akan fikir 2-3 kali. So, adakah perjanjian perdagangan bebas ni akan menyebabkan kita terpaksa tolerate dengan certain sectors dalam ekonomi kita, dan
dan kita terpaksa buka ekonomi kita untuk persaingan. Sebab kita tak bersedia untuk benda-benda tu sebab adalah certain things yang mana kita kena protect Bumi Putra punya interest kan kalau kita buka seluas-luasnya. Dan kalau free trade agreement ataupun FTA ni bermaksud kita buka kita remove kita punya tarif barriers lah. Maksudnya kita buka tarif barriers kita sampai 0%, so maksudnya kita boleh berdagang secara bebas tanpa tarif. Tapi dalam Malaysia ni kita ada certain sectors tu kita control ataupun kita protect. Supaya apa? Sebab apa? Kalau kita buka benda tu seluas-luasnya nanti kepentingan Bumi Putra mungkin akan terganggu gugat dan sebagainya, sebab tu kita protect lah. Okay? So Singapore dia buka ekonomi dia. Bila Singapore ni dia buka ekonomi dia seluas-luas, so bermaksud dia terdedah kepada imported inflation. Kalau berlaku kejatuhan dalam dia punya nilai mata wang. So maksudnya begini katakanlah Singapore dollar ni dia susut nilai, dia jatuh nilai dia. The value of dia punya value contohnya against US dollar jatuh ataupun dengan rakan-rakan dagangan dia jatuh. So bila nilai mata wang dia jatuh, so maksudnya barang-barang import dia akan bertambah mahal. Bila currency sesebuah negara tu jatuh, the value, the price of imported goods akan jadi mahal. This is basic lah, okay? So, kalaulah dia macam tu, sebab Singapore kita tahu dia memang open economy, banyak barang-barang yang dia bawa masuk ni import, okay? Kalaulah macam tu, jika berlaku kejatuhan di dalam Singapore dollar, bermaksud dia akan affect dia punya inflation. Inflation dia akan spike, okay? Sebab dia punya ekonomi ni terbuka, okay? So, dia kena pastikan dia tak ada pilihan lain kecuali nak kena pastikan mata wang dia kuat untuk mengelakkan negara dia ni terdedah kepada risiko inflasi. Sebab kalau dia silap langkah, inflation tu boleh naik dan dia boleh masuk ke dalam hyperinflation. Sebab tu dia try control dia punya currency exchange. Dia control. Tapi kita kena tahu guys, currency exchange ni bila kita nak forex ni, bila kita nak control, bila kita nak pastikan mata wang kita ni strong, secara artificial bukan secara fundamental, but secara artificial. Maksudnya pada satu masa tu mata wang kita sepatutnya jatuh, tapi kita buat something untuk jadikan mata wang kita kuat, artificial. Jadi Singapore ni dia menggunakan approach artificial macam tu ataupun kita panggil sebagai currency manipulation lah. Sebab tu Singapore dikenali sebagai one of the country yang sangat popular sebagai currency manipulator. Okay? So dia boleh manipulate nilai currency dia. Tapi nak manipulate nilai currency ni, dia kena ada satu kekuatan, iaitu dia kena ada kekuatan dari segi dia punya foreign currency reserve. Reserve mata wang antarabangsa. Dia kena ada kekuatan. Sebab kalau dia tak ada kekuatan tu, dia tak boleh nak pertahankan mata wang dia. Pertahanan mata wang ni dia kena ada foreign currency reserve yang besar. Okey, kenapa dia kena ada foreign currency reserve yang besar? Sebab apa? Kalaulah sesuatu mata wang tu jatuh, mata wang ni dia ditentukan oleh supply and demand. Okey, sebagai contohlah, katakanlah pada satu masa tu berlaku permintaan dalam ringgit. So maksudnya investors suka pegang ringgit. Banyak investors melabur dekat Malaysia. So bila dia melabur kat Malaysia ni, dia kena tukarkan US dollar kepada ringgit. So dia pegang lebih banyak ringgit. So maksudnya demand ringgit tu naik. Bila demand ringgit tu naik, value of kita punya currency tu pun naik. Okay. So kalau investor jual ringgit, maksudnya the value of currency kita jatuh lah. Tapi katakanlah satu keadaan tu di mana investor jual kita punya ringgit. Dia tak nak pegang ringgit kita. Dia jual, dia sell ringgit. Jual ringgit, convert kepada US dollar. Okay? So, keadaan itu menunjukkan bahawa berlaku lambakan ringgit dalam pasaran. So, apa kita nak buat kalau kita nak pastikan ringgit tu tak jatuh teruk? Kita beli balik ringgit tu. Tugas siapa nak beli balik ringgit tu? Dia adalah tugas central bank ataupun bank pusat lah. So, dekat bank pusat Malaysia ni kita panggil Bank Negara Malaysia. Kalau dekat Singapore, kita panggil dia sebagai Monetary Authority of Singapore ataupun MAS. So, bila keadaan ni berlaku, contohnya pada tahun selepas tahun 2022,
Apa yang berlaku guys pada tahun 20, selepas tahun 2022? Dekat Amerika Syarikat sana, dekat US sana, diorang naikkan diorang punya kadar faedah interest rate. Federal Reserve interest rate diorang naikkan. Bila kadar faedah dinaikkan dekat Fed tu, banyak modal-modal ni masuk duit-duit dekat dunia ni pergi masuk dekat US dollar sebab apa? Interest rate naik. Interest rate tinggi. So better diorang melabur dekat US untuk dapatkan pulangan yang tinggi. So mostly countries affected by the strengthening of US dollar due to the increase of interest rates. So Singapore pun tak terkecuali guys daripada kejatuhan mata wang sepatutnya. Tapi kalau korang tengok diorang punya value of currency ni tak begitu affected. Steady je. Macam kita punya value of currency jatuh semua, negara-negara lain jatuh, tapi diorang steady je. Kenapa jadi macam tu? Sebab berbalik kepada apa yang saya cakap tadi. So kalaulah pada masa tu nilai Singapore dollar tu jatuh, diorang kena buy back ringgit. Maksudnya Monetary Authority Singapore ni diorang kena buy back Singapore dollar ni dekat market supaya value tu steady. So kenapa Singapore ni boleh buat macam tu tapi Malaysia tak boleh buat macam tu? Ini kita kena faham. Okay, kita kena faham benda ni. Sebab apa? Okay, Singapore ni dia mempunyai kebolehan buat macam tu disebabkan dia ada foreign currency reserve yang besar. Dia punya foreign currency reserve ni dia bernilai sekitar 300 bilion US dollar, atas 300 bilion US dollar lah. Sebenarnya kita pula dalam lebih kurang 100 bilion US dollar lebih sikit yang macam tu. So dia punya reserve ni 3 kali ganda lebih besar daripada Malaysia. Dan dia pun top 10 foreign currency reserve dekat Malaysia. Cuma pada ujung tahun 2023 tu dia jatuh ke tempat ke-11. Tapi boleh dikatakan lah dia kira top 10 lah dekat dunia ni dari segi pemegang terbesar foreign currency reserve. So dia ada 3 kali ganda lagi besar daripada Malaysia. So dia ada capacity untuk belanjakan duit dia tu untuk beli balik Singapore dollar dekat market. Sebab itulah kalau korang tengok korang kaji dari segi carta pergerakan di dalam diorang punya foreign currency reserve selepas tahun 2022, iaitu pada masa tu US dollar strengthening, US dollar menjadi kuat, diorang punya foreign currency reserve jatuh. Okay, foreign currency reserve diorang jatuh. Memang sangat signifikan jatuh. Kenapa jatuh? Sebab diorang ambil foreign currency reserve diorang ni, beli balik Singapore dollar dekat market. Sebab tu berlaku kejatuhan yang drastik dari segi diorang punya foreign currency reserve. Dan dilaporkan juga dekat Channel News Asia, korang boleh tengok, iaitu dia rekod lebih kurang 30 bilion loss of Singapore dollar pada masa tu. So maksudnya dia belanjakan 30 bilion untuk pastikan mata wang dia kuat. So kita tak boleh buat macam tu guys. Okay. So 30 bilion ni lebih kurang dalam I think 20 bilion US dollar, lebih kurang macam tu. Korang bayangkan kalau kata kita belanjakan 20 bilion US dollar untuk defend ringgit, so ringgit kita punya reserve lebih kurang dalam 100 bilion US dollar. So kita gunakan 20 bilion, kita punya reserve terjatuh pergi 80 bilion. Bahaya tu guys. Okay? So kita punya reserve jatuh dengan begitu drastik sekali kepada 80 bilion kalau Malaysia buat benda yang sama lah. So kita tak boleh buat macam tu. It's very dangerous for us. Okay? So diorang ada capacity, diorang kemampuan untuk buat macam tu sebab reserve diorang yang bersaiz sangat besar, dan kita tak boleh buat macam tu sebab kita punya reserve tak sebesar diorang. Kenapa diorang punya reserve boleh besar? Ini pun satu persoalan. Reserve ni dia boleh meningkat disebabkan oleh berlakunya duit masuk lah. Contohnya kalau macam berlaku investment inflows so reserve central bank tu boleh naik lah. Ataupun cross border trade activities, iaitu kalau kata kita punya export lebih banyak daripada kita punya import, so dekat situ kita punya foreign currency reserve kita akan meningkat dengan berganda-ganda lah. So Singapore kita tahulah diorang memang sebuah trading nation yang sangat bagus, yang sangat dia punya volume of trade dia sangat berkali-kali ganda lebih tinggi daripada negara kita. Dan disebabkan itulah diorang boleh accumulate diorang punya foreign currency reserve ni dengan begitu banyak sekali berbanding negara kita lah.
Kita ni ada problem sikit guys, walaupun kita punya current account tu surplus. Current account, korang tahu tak, current account ni kita punya export tolak import ataupun net export kita punya goods lah, barang-barang. So walaupun kita punya currency, kita punya capital, kita punya current account ni surplus, tapi kita punya capital account dan juga financial account kita dalam kita punya balance of payment dia tidak begitu baik. Sometimes dia surplus, sometimes dia deficit. So dekat situ kita tak boleh nak accumulate foreign reserve kita terlalu tinggi guys. Sebab tu kita tak boleh nak buat macam mana Singapore buat. Sebab dia orang punya currency reserve dia orang sangat besar berbanding kita. So kita buat setakat yang kita mampulah, iaitu kita control kita punya OPR. Sebab tu kita tak control kita punya nilai currency kita control kita punya OPR. Sebab kita pun dari segi nature of our economy, kita kita tidak begitu terbuka macam mana Singapore buat. Kita ada certain restrictions dalam negara kita dan kita percayalah bahawa interest rate ataupun kadar faedah ataupun OPR tu lebih banyak mempengaruhi inflation kita berbanding dengan currency exchange. So that's why approach kedua-dua buah negara itu antara Malaysia dan juga Singapore dia semakin dia berbeza lah. Okay, dan Singapore ni dia bukan saja dengan Malaysia. Kalau korang tengok dengan dia punya major trading partners pun, dia kan pastikan dia punya mata wang ni sentiasa strong, sentiasa kukuh. Tapi dia orang boleh buat macam tu sebab dia orang punya result besar, dan setiap tahun pun dia orang punya result akan meningkat because of dia punya trade yang bagus lah, dan juga investment inflow dia orang yang menarik, yang bagus. Sebab tu dia orang boleh buat macam tu. Kita pula tak boleh buat macam tu sebab kita tak ada strength seperti mana Singapore dollar lah. Seperti mana Singapore dan juga Monetary Authority of Singapore ataupun MAS. So guys, saya harap video ni boleh memberikan korang sedikit sebanyak kefahaman tentang kenapa Singapore dollar tu kuat. Dan kalau korang ada sebarang komen ataupun pertanyaan, korang boleh tulis dekat ruangan komen tu. InsyaAllah saya akan jawab soalan korang. Okay, banyak-banyakkan komen, banyak-banyakkan bertanya dekat bawah. So saya akan pick soalan-soalan yang relevan untuk saya jawab lah. Alright guys, sebab mungkin saya tak dapat nak cover 100%, tapi ini adalah benda-benda penting yang saya dapat cover. Kalau korang ada pertanyaan, boleh tulis dekat ruangan komen dekat bawah. InsyaAllah saya akan reply dalam next video saya. Mungkin saya akan buat sesi soal jawab. Maksudnya saya ambil soalan-soalan daripada komen dekat YouTube ni dan kemudian saya akan jawablah dekat satu video. Okay guys, terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton video saya ni. Dan juga jangan lupa guys, tekan butang subscribe tu. Okay, tekan butang subscribe. Dan juga terima kasih banyak-banyak yang support. Okay guys, lagi sekali kalau korang nak berminat dapatkan topi #ekonomis ni dan juga baju akan tetapi ini, jangan lupa dapatkan dekat saya punya TikTok shop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys.